Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum murid-murid. Okay, kita berjumpa lagi dalam video PDPR kita. Okay, jadi sebelum saya teruskan PDPR kita pada hari ini, teruskan kepada PDPR kita, iaitu kita masuk kepada tajuk kenali mata wang ASEAN. Okey, jadi kenali mata wang. Jadi kita nak kenali mata wang ASEAN mata wang ASEAN. Jadi sebelum tu kita kena mengenal pasti negara-negara ASEAN kita ada berapa. Okey, jadi di sini dia bagi peta. Ini adalah semua negara-negara ASEAN negara ASEAN. Okey, mana negara-negara ASEAN ni negara yang berdekatan dengan kita lah, dengan Malaysia ni. Okey, ada Myanmar, ada Laos, ada Thailand, Vietnam, Kemboja, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan juga Filipina. Dan setiap negara ini dia ada mata wang dia tersendiri. Okey, sebab kita semua negara yang merdeka, jadi kita semua ada mata wang kita. Kalau zaman dulu kita dijajah dan sebagainya, kita akan guna mata wang penjajah kita. Tapi semua negara dah merdeka, semua negara ada kerajaan sendiri, jadi kita guna mata wang kita sendiri. Okey, jadi di sini kamu boleh lihat dalam buku teks kamu ni, okey, apakah nama mata wang dia? Kyat, ada baht, ada ringgit, ada dolar, ada rial, ada kips, ada dong, ada peso, ada dolar, ada rupiah. Okey, ini dia punya contoh. Okey, okey, jadi kita sambung musad seterusnya. Okey, jadi ini adalah mata wang negara lain lah selain daripada Asia. Okey, jadi ini adalah negara dolar, iaitu Amerika Syarikat dipakai dolar. Kemudian Great Britain dipakai pound. Okey, Great Britain ni apa? Great Britain negara ke bukan? Great Britain ni kadang kita panggil UK tu. UK tu maksudnya United Kingdom. Adakah dia negara? Dia gabungan. Dia bukan gabungan. Dia adalah kesatuan daripada negara. Negara apa? Yang pertama negara England. Negara England. London tu. Okay. Liverpool, Manchester. Kemudian Wales. Okay. Wales. Kemudian ada Ireland. Okay. Ireland ni ada dua. Ada North Ireland. Okay. Dengan South Ireland. Okay. Yang ketiga dia ada Scotland. Okay, Scotland. Daripada gabungan ini, bukan gabung lah, dia kesatuan. Kalau gabung dia jadi satu negara kan, ada kesatuan. Kesatuan ni dipanggil United Kingdom. Asalnya dulu ni semua bawah jajahan England. Tetapi dia dah menikah, tetap dia buat negara sendiri. Cuma dia masuk bawah kesatuan United Kingdom. Ni United Kingdom Great Britain tu namanya Great Britain. Okey, Great Britain. Jadi negara-negara ni dia pakai mata wang dia adalah pound. Okey. Kemudian Australia dipakai dolar, kemudian Arab Saudi dipakai rial, kemudian Jepun dipakai yen. Jadi banyak lagi mata wang dunia ni. Kalau kamu tengok, kamu boleh search dalam Google, boleh cari dalam Google, tulis situ mata wang dunia. Dia akan keluar banyak mata wang dunia semua. Negara-negara yang kita tak pernah dengar pun kadang ada. Okey, Tanzania lah, apa, banyak jenis negara yang kita tak tahu, tiba-tiba ada dan dia ada mata wang dia. Okey. Okey, jadi kita cuba latihan ini. Cuba ini. Mata wang negara berikut. Okey, yang pertama Malaysia, kita tahulah ringgit. Okey, Malaysia adalah ringgit. Filipina, peso. Brunei, dolar. Myanmar adalah kyat. Okey, seterusnya adalah mata wang Vietnam adalah dong. Okey, kemudian mata wang rupiah adalah Indonesia. Negara mana? Negara Indonesia. Kemudian baht ialah mata wang Thailand. Okey, kemudian mata wang Jepun. Mata wang Jepun adalah yen. Kemudian mata wang dolar. Dolar ada dua negara lah dekat ASEAN, iaitu Singapura dan juga Brunei. Okey, Brunei. Yang pakai dolar lah. Okey, kemudian bawah ni nombor 3, apakah nama negara dan mata wang di bawah? Okey, nama negara apa? Ini adalah Laos. Laos mata wang dia adalah
Kip mata wang dia adalah Kip. Kemudian ini kita tahu ini adalah Brunei. Nampak dia sebenarnya Brunei pada senang nak kenal. Nampak Sultan ni Brunei lah. Mata wang dia adalah dolar. Dan juga ini adalah Kemboja. Kemboja mata wang dia adalah real. Okey, ni mata wang dia. Okey. Boleh Okey, jadi kita teruskan. Okey, ini adalah nilai mata wang. Okey, nilai mata wang ini dia berubah-ubah Kalau kamu tengok dekat internet ataupun masuk khabar dia lain. Dia kata ni pada tahun 2018. Dia setiap bulan dia akan berubah ataupun setiap tahun tu mata wang kita dia akan berubah. Dia ada turun naik. Okey. Jadi dia bergantung. Jadi kita untuk latihan dalam buku aktiviti kita akan rujuk ni. Tolong rujuk ini Tolong rujuk dalam buku teks saja. Tak perlu nak rujuk dekat internet dan sebagainya. Rujuk dalam buku teks. Okey, untuk latihan dalam buku aktiviti. Okey, ni adalah contoh bagi RM1 kita lah. RM1 kita kalau dengan dolar dia jadi $0.34. Okey. Dengan baht dia akan jadi 8 baht lah. Dengan rupiah dia akan jadi RM3,000. Dengan peso dia jadi 13 peso. Dengan dolar Brunei dia akan jadi $0.34. Maksudnya 34 sen dolar bersama dengan RM1 kita. Nampak di dong bersama dengan 5,706 dong bersama dengan RM1 kita. Kip ada 2,083, kemudian real 1,003, kemudian kiat adalah 352 dengan RM1. Okey. Jadi di sini tengok situasi ni. Dia kata sini, bilakah kita perlu menukar mata wang negara lain? Ceritakan. Okay, bila perlu kita menukar mata wang negara lain? Bila kita pergi ke negara tersebut. Bila kita pergi negara tersebut, kita kena gunakan mata wang dia. Contohnya kalau kita pergi kat Thailand, kita tak boleh guna mata wang kita ringgit sebab di sana dia guna baht. Jadi kita kena tukar kepada mata wang baht. Sebab tu kita kena tahu nilai ni. Sebab tu yang ni kita kena tahu nilai dia. Okey, jadi kita pergi dekat money changer kalau kamu di jalan. Sebab tu kalau tak dapat sekarang tak apa, nanti kamu bekerja ke apa, kumpul duit, pergilah berjalan dengan kawan-kawan. Pergi Thailand, pergi Indonesia, pergi Brunei, okey. Yang saya dah pergi baru 2 je. Saya pergi Indonesia dengan saya pergi Thailand dengan 3 dengan Singapura. Jadi Kemboja saya tak pergi lagi, Vietnam saya tak pernah pergi lagi, Brunei saya tak pernah pergi lagi, Laos tak pernah pergi lagi, Filipina tak pernah pergi lagi. Sebelum ni saya ada perancangan nak pergi Vietnam. Tetapi sebab COVID, terus cancel. Jadi saya tak merasa dah. Jadi saya merasa 3 negara lah. Jadi kita tahulah macam mana keadaan negara situ, macam mana keadaan orang dia, macam mana mata wang dia. Jadi kalau kamu dah besar pergi berjalan, kamu akan rasa, oh ini cara di Thailand, oh ini cara di Indonesia, ini cara di Singapura dan sebagainya. Okey. Okey, jadi kita tengok sini. Kita cuba ini kita cuba ini. Nyatakan nilai mata wang negara berikut berbanding dengan RM1. Okey, berbanding dengan RM1. Okey, Singapura berapa? Mana Singapura? Singapura adalah 0.34. Okey. Thailand mana Thailand? Thailand adalah 8.22. Kemboja adalah real, dia akan dapat 1,382 dan 82 lah. Okey. Jika wang Malaysia RM1, berapakah nilai mata wang negara ini? Berapakah nilai mata wang negara ini? Sama jugalah Brunei, sifar perpuluhan, sama macam soalan atas. Okay. Boleh ubah sikit je. Sifar 0.34. Indonesia, dia akan jadi 3,551 dan 59. Laos 2,083 dan 13. Ini dia punya tu lah. Kita cuba sama-sama. Buat dalam buku teks kamu. Okey. Seterusnya, dah habis mata wang, kita pergi kepada ni celik wang. Celik wang ni maksudnya kita nak tahu apa itu keperluan, apa itu kehendak. Apa itu keperluan, apa itu. Okey, apa itu keperluan, apa itu kehendak. Okey, keperluan ini maksudnya apa? Guna wang untuk keperluan dahulu. Keperluan ni maksudnya yang kita perlu guna, kalau tak guna ni kita dia kacau hidup kita. Contohnya keperluan dia tempat tinggal, rumah kita kena ada tempat tinggal.
Kemudian baju, takkan nak keluar tak ada baju. Kemudian makanan, kalau tak ada makanan boleh mati. Jadi ini adalah keperluan. Benda yang penting dulu, benda yang wajib dalam hidup kita kena ada. Okey? Mana wang tu kita guna untuk apa dulu? Cari rumah dulu. Dah ada rumah, mesti ada baju. Takkan nak tak pakai baju, takkan nak telanjang kan? Tak pakai baju tak elok. Sejuk. Kemudian mesti ada makanan untuk selalu untuk bagi kita tenaga. Kalau tak ada, kita akan sakit, okey? Boleh membawa kepada kematian dan sebagainya. Okey? Jadi dia punya itu. Jadi wang kita ni yang penting kita kena ada keperluan dulu. Kemudian yang sekarang ni pun dia ada tambah satu, kenderaan. Kenderaan pun kalau dulu dikira sebagai kehendak sebenarnya kenderaan. Tapi sekarang ni pun dah dikira sebagai keperluan. Sebab kita sekarang ni kalau zaman dulu mungkin kerja kita dekat-dekat. Tapi sekarang ni kan kerja jauh. Contoh duduk di Gesir tapi kerja di mana? Di Ipoh. Kan ada kan? Duduk di Gesir tapi ayah kerja mana? Kerja di Rawang. Takkan nak naik basikal, takkan nak jalan kaki. Jadi sekurang-kurangnya kena ada motosikal ataupun kereta. Jadi kereta, kenderaan pun dikira sebagai keperluan sekarang ni. Telefon. Okey, telefon. Telefon kehendak ke keperluan? Bagi saya telefon pun keperluan sekarang ni. Cuma telefon tak perlu yang mahal-mahal, yang canggih. Itu kehendak pula. Dia telefon sekadar ada telefon. Telefon sekarang ni memang jadi keperluan. Jadi ada dua benda yang baru yang kamu kena tahu di sini. Yang pertama ialah kenderaan pun dikira sebagai adalah keperluan dan juga telefon juga adalah keperluan. Tetapi telefon ini bergantung. Kenderaan pun bergantung juga. Bukan maksud dia nak beli BMW, Mercedes, Honda dan sebagainya kan. Maksud dia keperluan kenderaan tu motor. Pokoknya ada benda tu. Telefon pun sekadar untuk menghubungi. Dia jadi macam keperluan. Bukan jadi maksud dia telefon dan kenderaan ni dia masih lagi dalam kehendak. Tetapi dalam masa sama dia masuk juga dalam keperluan. Okey. Jadi untuk kehendak pula. Kehendak pula ini adalah apa yang kita nak. Apa yang kita nak. Maksud dia apa yang kita nak. Okey. Jadi kehendak ni apa yang kita nak. Bukan orang apa yang kita nak. Jadi ada yang kita nak belajar. Okey, ada yang kita nak beli mainan, beli jam, kita nak beli permainan, game, nak beli makan. Makanan pula maksud nak beli aiskrim, makanan yang bukan menjurus ke arah memberi tenaga. Macam aiskrim ni sekadar macam untuk kita nak puaskan, makan KFC dan sebagainya lah. Jadi dia kata sini, keperluan mesti dia miliki supaya dapat terus hidup. Kehendak pula menjadikan hidup lebih kualiti dan selesa. Nampak? Okay? Keperluan ada beras, tapi ada masanya kita nak makan pizza supaya kita lebih seronok hidup ni. Okay? Telefon yang 100 ada juga, tapi ke telefon yang 1000 kita lagi seronok, boleh ambil gambar dan sebagainya. Okay? Itu maksud dia. Okay? Itu maksud dia keperluan dengan kehendak. Okey, seterusnya adalah kita nak melabur dan menyimpan wang. Menyimpan dan melabur. Menyimpan untuk apa? Melabur untuk apa? Melabur kalau kita nak untung. Untung ataupun nak duit lebih. Ini melabur. Menyimpan sekadar simpanan je lah. Simpan je lah. Untuk simpan je. Kita tak guna pun. Okey. Apa beza menyimpan dengan melabur? Okey, menyimpan ni kita simpan. Kita ambil duit kita simpan dan tabung. Duit tu jadi banyak tak? Duit tu jadi banyak kalau kita ada simpanan lain. Tapi kalau tak ada, contoh kita ambil RM1, kita simpan RM1. Jadi dia bertambah tak? Dia tak bertambah. Dia RM1 je lah. Kecuali kalau esoknya kita tambah lagi RM1. Lusanya kita tambah lagi RM1. Dia jadi tambah lah. Tapi kalau melabur dia lain. Melabur kita bagi ke orang. Itu bezanya. Simpan kita simpan sendiri. Melabur kita bagi ke orang. Nah, ambil RM1, pergi beli pensil, kemudian tolong jual. Ataupun kita sendirilah melabur, kita guna RM1 ataupun RM5, kita beli pensel 5 batang. Kita dapat, masa tu harga promosi, 5 batang tu harga dia RM3. Okey, jadi kita melabur duit kita RM3, kita dapat pensel 5 batang, kita jual pada kawan kita RM1, kita dapat RM5. Jadi kita dapat untung RM2. Itu konsep dia lah. Lebih kurang dia jual belilah, tapi kita ambil konsep macam tu. Melabur. Cuma melabur ni pada bank lah. Okay, melabur ni pada bank. Okay, itu maksud dia melabur dan menyimpan.
Menyimpan sekadar simpanan, melabur kita dapat tu. Okey. Okey. Jadi apa tujuan simpan? Simpan ni dia kata untuk melanjutkan pelajaran kalau kita sekarang ni. Okey, untuk nak beli apa-apa barang yang kita perlukan. Okey. Okey, itu maksud dia. Okey, kemudian derma. Derma kepada mangsa banjir ni derma. Duit kadang duit yang kita ada tu kita boleh guna untuk menderma. Melabur ni pun derma ni pun konsep melabur juga, melabur dalam Islam. Maksud dia melabur akhirat. Akhirat. Ni derma ni. Kita melabur akhirat, kita dapat pahala akhirat. Kita derma korang. Itu cara melabur juga. Maksudnya kita tak dapat sekarang duit tu. Apa yang kita labur, kita RM1, kita bagi untuk kawan kita yang miskin, yang tak ada duit, anak yatim, kita bagi dia, nah ambillah RM1 ni, beli nasi. RM1 tu kita dapat balik tak? Kita tak dapat balik. Tapi bila kita dapat di akhirat nanti. Sebab Allah dah janji dah. Okay, Nabi dah kata, kalau kita bersedekah, kita akan dapat satu pokok di surga nanti. Okay, kita bersedekah. Jadi semakin banyak, satu buah ke, saya tak ingat, satu buah ke satu buah kot di sana. Satu pokok, saya tak ingat. Satu buah lah kot di syurga nanti. Jadi kalau banyak kamu bersedekah, banyaklah buah dia. Okay, jadi kamu dah ada tanaman di akhirat nanti. Jadi tanaman itu berbuah-buah, kamu dapatlah. Untungnya, pahala lebih. Itu maksud dia. Okay, itu maksud dia derma juga, derma akhirat. Okay, jadi itu saja. Selamat mencuba, selamat belajar dan selamat menjawab. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.